Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan sebuah kisah yang datangnya daripada Muhammad Fitri. Beliau ni adalah seorang pegawai tentera daripada Regimen Askar Melayu Diraja Malaysia. Kisah yang diberi tajuk ni adalah Jin Setan di Rumah. Tahun 2007, saya berpindah dari Kedah ke 22 RAMD di Sandakan, Sabah. Oleh kerana isteri saya, sekarang dah jadi bekas isteri lah, tak nak ikut saya, maka saya pindah seorang diri. Saya sampai dengan kapal terbang dan barang-barang serta motosikal saya dalam kontena naik kapal laut. Jadi untuk sementara, saya duduk di bilik pegawai bujang dalam mes pegawai. Kebetulan hanya ada satu saja rumah pegawai yang kosong. Sebuah rumah kayu pattern lama yang terletak di hujung kamp, tepi hutan. Ramai anggota tentera bercerita jumpa macam-macam benda pelik dan jelmaan di rumah tu sewaktu mereka buat rondaan keselamatan kamp. Waktu malam, saya sebersalah juga nak duduk situ. Tapi kalau tak duduk, mana nak letak barang-barang rumah saya satu kontena tu? Takkan saya nak tunjuk penakut. Saya kena tunjuk contoh pada anggota tentera bawahan saya, walau saya bukan berani sangat. Setelah 2 bulan di kamp Sandakan, baru barang-barang rumah saya sampai. Saya guna trak askar dan beberapa anak buah tentera ambil barang rumah di pelabuhan Sandakan. Ketika sampai di rumah tu, selepas turunkan semua barang, saya tunggu di situ dan cek barang-barang saya. Trak askar dan anak-anak buah patah balik ke pelabuhan untuk ambil lagi barang-barang yang lain. Tiba-tiba saya tengok sofa saya terangkat sendiri, terapung sendiri paras dada saya. Saya terkejut dan berhati saja sambil dalam hati baca ayat Al-Quran. Saya hentak tumit kaki kanan ke lantai. Baru sofa tu jatuh berdentum kuat ke bawah. Kurang ajar punya jin setan. Masih siang terang benderang pukul 3 petang dah kacau saya. Selepas maghrib, semua barang-barang rumah saya dah sampai di rumah. Memang berterabur lah. Baru pindah masuk lah katakan. Saya tinggal seorang diri. Lepas mandi, elok ketika saya keluar dari bilik air, saya tengok basikal roda 3 milik anak saya bergerak sendiri, kayu sendiri. Saya diam je, saya perhatikan. Malam tu, saya tidur dengan buka lampu di master bedroom. Saya tak baca apa-apa ayat, nak tengok apa lagi permainan jin setan ni. Terjaga entah pukul berapa, tengok dah gelap. Saya on semua lampu dan sambung tidur. Pandai pula setan ni main switch lampu. Tiba-tiba jari kaki saya ditekan. Saya terjaga. Saya nampak dengan jelas satu lembaga hitam, badan tegap besar dengan muka gelap, mata garang, sedang berdiri di hujung katil saya. Saya tarik simut, tutup mata, istighfar dan baca ayat 4. Saya tengok semula, dah hilang benda tadi. Tapi saya dengar suara seperti jin setan tu gelak dengan kuat di ruang tamu, seperti dia gelakkan saya. Ini yang buat saya serabut. Ini baru hari pertama. Macam mana saya nak duduk rumah ni bertahun-tahun? Selepas kena bermacam ujian seperti yang saya ceritakan tadi, esok paginya waktu pejabat, anak-anak buah saya pandang saya dengan pelik. Ada yang bertanya, Tuan okey ke tidur rumah tu semalam? Saya jawab, okey je, aku tak mati lagi.
kena ni lah, suara tegas lah, suara pegawai kan. Saya cari dan tanya pembantu saya, Corporal Zaidi, kenapa tak pergi kemas rumah saya pagi ni? Dia cakap dia takut nak ke situ seorang diri. Tak apalah, saya faham dengan apa yang dia rasa. Pukul 3 petang, saya naik motor balik ke rumah tu. Niat hati nak mandi, tukar baju dan rehat. Sementara nak pergi aktiviti sukan petang. Tapi sampai saja di depan rumah tu, saya nampak satu perempuan rambut panjang, muka gelap, berdiri rapat dengan tingkap rumah saya di ruang tamu. Terdiam saya di depan rumah. Aduh, celaka betul jin setan ni. Semalam dah kena, ni kena lagi. Siang-siang pula tu. Saya patah balik ke pejabat. Lepas makan malam di mes pegawai, saya ke rumah saya. Mahu atau tidak, saya kena hadapi semua ni seorang diri. Dalam gelap, saya buka suis-suis lampu. Saya pegang Al-Quran. Saya duduk bersila di tengah-tengah ruang tamu. Saya bakar kemian Arab dan gaharu. Mula berasap ruang tamu. Saya seru panggil jin setan yang ada di situ menghadap saya. Terus ada suara betina mengilai dan suara setan jantan bergelak ketawa. Bunyi serumpun pokok pisang di luar dapur pun macam dihentak-hentak. Saya pertahankan diri saya. Saya terus cakap dengan keras, "Kau ni dah melampau. Kau ingat ini rumah siapa? Ini rumah aku. Ini rumah manusia. Manusia yang bina rumah ni, bukannya kau, setan. Kalau kau nak rumah kau, kau buat rumah kau sendiri. Tunjuk pada aku satu tiang atau satu dinding yang kau buat. Tak ada kan? Kalau kau dah menumpang tu, buat cara menumpang. Kau ingat aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW ni nak merayu takut pada kau? Macam aku ni anak cucu kau. Sejak bila atuk nenek aku kahwin dengan kau? Aku yang khalifah dan ketua kat bumi ni, bukannya kau. Sekarang aku tak mau kau kacau aku. Rumah ni ada 4 bilik. Bilik tidur aku, ruang tamu dan dapur ialah tempat aku nak guna. Bilik lain kau nak buat apa, kau punya pasal. Jangan kacau tempat aku. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Kau rasa kau hebat nak kacau manusia ni? Kau ingat kau boleh kacau dan takutkan aku? Apa kau rasa? Kami manusia tak akan buat apa-apa? Kalau kau cuba buat apa-apa, aku bunuh kau. Kalau aku tak dapat bunuh kau, manusia lain akan bunuh kau. Faham? Terdiam dalam rumah. Tak ada lagi suara mengilai dan ketawa. Saya terus buka Quran, baca Al-Fatihah, ayat kursi, 4 kul, surah Yasin dan surah Al-Jin. Saya tulis 33 kali Bismillahirrahmanirrahim di pinggan putih dengan kayu berduri dan air mawar. Saya renjis di setiap dinding bilik saya, ruang tamu dan dapur. Sejak itu, tak ada dah lagi gangguan di bilik tidur saya, ruang tamu dan dapur. Bilik-bilik lain saya tak masuk langsung. Lantaklah jin atau setan tu nak buat apa. Kalau ada pegawai-pegawai muda yang baru masuk kerja melapor ke kem saya kenakan mereka dan suruh mereka tidur bilik-bilik yang berhantu tu beberapa malam. Padan muka kena cakar, kena kacau. Saya memang nakal, tapi nak mendidik mereka jadi berani juga. Okey, sekarang ni rumah-rumah situ sudah diroboh dan dibina kem dan perumahan baru. Saya orang yang terakhir yang duduk di rumah tu 3 tahun berseorangan. Baiklah, sebagai satu pengajaran, jin atau setan ni perangai sama macam anjing.
Tengok anjing. Kalau anjing tu ada tuannya, wah, bukan main samseng dan garang anjing tu. Tapi kalau anjing liar tidak bertuan, konon garang juga. Tapi kalau kita tunjuk kita lagi garang, anjing liar akan takut pada kita. Sama juga pada jin dan setan ni. Hidup kena berani. Kita khalifah di bumi ini. Sekian.